أدمه بوصل وفعل الجميل، وجل بالقليل ولو بالقليل، أدمه بوصل وفعل الجميل، وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل، وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل، مدها يدا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن اعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung perbincangan dalam kitab kita Masalah Imam dan Makmum. Dan kalau tak silap saya lah, kita berhenti pada masalah yang ke-9. Betul tak? Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Masalah menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Apabila seseorang itu bertakbiratul ihram, maka wajib di atasnya menghadirkan 3 perkara di dalam hatinya sebelum itu, iaitu yang pertama, niat menentukan salat yang hendak didirikan, sama ada salat zuhur atau salat asar atau sebagainya. Kedua, niat salat itu fardu di atasnya. Jika salat itu fardu, maka yang ketiganya niat mengerjakan salat itu. Jika ia berniat mengerjakan setengahnya sahaja atau berniat mengerjakan semuanya dengan ta'liq, jika si Zaid datang, nescaya aku berhentikan salat itu, maka salat itu tidak sah. Baik. Dalam masalah ini, kita tentukan masalah ini dalam perbincangan niat. Perkara pertama yang kita nak tahu, apakah sebenarnya niat? Niat dalam mazhab Imam Syafi'i ialah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, sesuatu lintasan hati yang disertakan pada awal-awal perbuatan. Maka awal-awal perbuatan sembahyang itu takbiratul ihram. Maka awal-awal perbuatan bagi puasa itu ada masa dia, iaitu selepas daripada terbenam matahari. Seawal-awal perbuatan dalam haji iaitulah pada miqatnya. Dan seawal-awal apa lagi? Niat sesuatu itu disertakan pada awal-awal perbuatan, seperti mandi wajib, maka disertakan niat itu pada awal-awal air kena pada badan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka bila mana disebut sebagai qasdun, perlu dibezakan dengan baca dalam hati. Sebab ramai yang tak dapat nak beza antara baca dalam hati dengan lintasan niat.
Dan ramai di antara kita yang berniat dengan menggunakan cara membaca dalam hati. Tuan-tuan tahu tak membaca dalam hati macam mana? Dulu waktu sekolah, bila mana cikgu ada kerja, dia cakap, okey, baca dalam hati semua ya. Maknanya baca tanpa suara. Dia baca dan dia tak faham apa yang dia baca. Itu pasal kalau orang itu dia takbiratul ihram dan membaca di dalam hati, maka tidak sah takbiratul ihram itu dan bacaan itu, semayangnya tak sah. Macam mana nak dikatakan dia sebagai seorang yang membaca dalam hati? Seperti katanya dia membaca, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dia memang ambil sebiji-sebiji dalam buku. Yang dikatakan lintasan niat ini ialah seperti kata, aku nak sembahyang fardu maghrib, dah lillahi ta'ala, dah cukup. Itu pasal sebagai contoh tuan-tuan, kita ni lapar. Bila mana kita lapar, kita lalu depan restoran. Apa yang kita bercakap dalam hati? Lapar lah, makan lu kot. Itu yang kita cakap dalam hati, betul tak? Dan tak pernah pun di antara kita sampai depan restoran, kita kata, sahaja aku lapar dan aku nak singgah makan. Tak ada. Faham tak tuan-tuan maksud dia? Nak menentukan kita ni baca ataupun kita lintas niat, mari kita tengok apa yang perlu kita sertakan pada niat kita, supaya kita ni tidak termasuk daripada golongan yang membaca dalam hati. Saya teringat lagi almarhum Tuan Guru Ishak Baharum, bekas mufti negeri Selangor. Bekas mufti negeri Selangor, dia kata tidak sah semayang bagi orang yang baca dalam hati. Baik. Yang dikatakan niat itu disertakan 3 perkara. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Qasad itu dilintaskan, diniatkan, aku sembahyang. Dan ta'arud itu kefarduan dia, fardu. Ta'yin itu adalah jenis sembahyang. Sembahyang fardu apa? Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak atau sembahyang subuh. Maka itu saja yang wajib kita hadirkan pada takbiratul ihram. Dan bagi orang yang susah nak dapatkan niat, cukup dengan 3 ini pada takbiratul ihram. Ni kadang-kadang susahnya nak dapat niat sampai bersilat dia. Siapa yang pernah sembahyang dekat Masjid Kampung Baru? Saya baru dah lama dah tak sembahyang situ. Lepas tu saya datang baru-baru ni, saya pergi sembahyang, ada lagi orang tua tu. Dia bersilat dia. Allahu Akbar. Gitu. Dia bersilat sebab apa? Nak dapatkan niat tu. Sedangkan niat bukan susah pun. Cuma menghadirkan 3 perkara ini. Kecualilah dalam sembahyang fardu Jumaat dan juga sembahyang qasar, maka hendaklah disertakan dengan 4 perkara. Dia ada 4 bahagian semua. Yang pertama, wajib menghadirkan 4 perkara. Yang kedua, wajib menghadirkan 3 perkara. Yang ketiga, wajib menghadirkan 2 perkara. Yang keempat ialah wajib menghadirkan 1 perkara sahaja. Kita tengok satu-satu tuan-tuan. Yang wajib menghadirkan 4 perkara, iaitu qasad, ta'arud, ta'yin dan ta'yin li nafsi. Iaitulah sembahyang Jumaat dan juga sembahyang qasar. Sembahyang Jumaat wajib kita hadirkan qasad, iaitu aku sembahyang. Ta'arud fardu, ta'yin Jumaat, dan ta'yin li nafsihnya ialah makmuman kalau dia makmum, dan kalau dia imam, imaman kalau dia imam. Kalau siapa-siapa solat Jumaat yang tidak menyertakan makmuman atau imaman pada ketika takbiratul ihramnya, maka tidak sah sembahyang Jumaat dia.
Manakala salat qasar juga kena hadirkan 4 perkara ini. Qasar, aku sembahyang. Ta'arud, fardu. Ta'yin, zuhur. Dan ta'yin li nafsih ialah bilangan rakaatnya ataupun niat qasarnya. Contoh, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, maka lengkap yang perlu ada pada takbiratul ihram. Ni kadang-kadang kita ni biasalah tuan-tuan, sekali-sekala bermusafir singgah R&R, orang lain berjamaah, dia tak. Sebab apa? Dia akan semayang berdekatan dengan satu poster kaifiat solat musafir. Bila dia angkat takbir je, Allah, dia tengok satu-satu saja aku. Punyalah panjang takbirnya. Dan kena ingat, takbiratul ihram tak boleh lebih daripada 14 harakat. Allahu Akbar. Tak boleh lebih daripada tu. Kalaulah orang itu dia rasa was-was, Allah tak sah mayang dia. Jadi yang dalam salat qasar ini yang wajib kita sertakan qasar, ta'arud, ta'yin dan ta'yin li nafsi. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, ataupun aku sembahyang fardu zuhur qasar. Sebab qasar tu 2 rakaat, 2 rakaat itu qasar. Ni diulang-ulangnya cakap, 2 rakaat pun sebut, qasar pun sebut. Nah, habis tu ustaz, kami buat qasar dan jamak. Bila nak sertakan niat jamak? Bila nak sertakan niat jamak? Niat jamak boleh disertakan pada mana-mana bahagian salat yang pertama, selagi mana belum salam. Contoh, kita niatkan sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar lah. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Lepas tu sekejap lagi, sikit lagi nak salam, teringat, aku nak jamak lah, maka jadilah jamak. Habis tu ustaz yang nak kena sebut jamak takdim, jamak takhir. Siapa suruh sebut? Siapa yang suruh sebut jamak tu jamak takdim ataupun jamak takhir? Tu dalam kitab ustaz. Dalam kitab. Dalam kitab dia nak menerangkan bahawa kalau sembahyang yang pertama dibuat pada waktu pertama, sembahyang kedua dibuat pada waktu yang pertama, namanya salat jamak takdim. Bukan suruh disertakan nama tu pada niat. Dia nak bagi tahu nama je. Kalau solat yang pertama dibuat pada waktu yang kedua, waktu kedua dibuat pada waktu yang kedua juga, itu jamak takhir. Bukan disuruh pada niat. Ini kadang-kadang Allah, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar dan aku jamak. Jamak apa ustaz cakap itu? Allah. Takdim ke tak sampai putus suara dalam takbiratul ihram, sebab nak mengingatkan nama takdim dengan takhir. Takdim takhir. Kalaulah terputus suara dalam takbiratul ihram, maka takbiratul ihram itu tidak diterima, maka tidak sah sembahyang dengan takbiratul ihram yang sengaja diputuskan. Allah Akbar, dah batallah sembahyang dia. Dia tak boleh putus, wajib dia bersambung, wajib mualat antara dua perkataan ini. Allahu Akbar. Dia tak boleh Allah. Dia kadang-kadang kita tak boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Dia pun Allah. Time senyap tu dia hadirkan niat, maka salatnya itu tidak sah. Faham tuan-tuan? Yang kenapa jadi macam tu? Sebab dia baca dalam hati, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Siapa suruh saja-saja? Allah tak suruh saja-saja sembahyang. Habis tu dalam kitab tu dia suruh, dia tulis sahaja. Itu nak translatekan harfun biharfin. Dia nak translatekan word by word perkataan usalli fardhu zuhri. Bukan suruh yang tu. Nak cerita tu sahaja, yang ini sengaja kita lintaskan dalam hati kita bahawa kita nak sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Kalau nak makmun, makmunlah. Kalau nak niat jamak, jamaklah.
Faham tuan-tuan? Bukan sahaja-saja. Ustaz, lama dah buat benda ni Ustaz. Jadi semayang saya yang 60 tahun sebelum ni lagu mana? Baik, tuan-tuan jangan risau, semayang tu sah. Lepas ni buat juga tak sah. Itu je. Baik. Itu yang pertama yang wajib dihadirkan 4 perkara. Manakala bahagian yang kedua wajib disertakan 3 perkara sahaja, iaitu qasad, ta'arud dan ta'yin. Itulah yang dipakai pada seluruh solat fardu. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak dan subuh wajib disertakan 3 perkara ini saja, qasad, ta'arud dan ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu maghrib. Habis itu Ustaz, makmuman? Mana makmuman? Baik, niat makmuman untuk mendapatkan pahala berjamaah itu, kalaulah ada masalah dalam takbiratul ihram, boleh kita niatkan makmuman itu pada mana-mana bahagian sembahyang kita selagi mana belum salam. Habis itu Ustaz, kiraannya macam mana? Kiraannya dia dapat pahala berjamaah pada ketika dia mula berniat, bukan pada awal-awal takbir. Kalaulah dia mula niat jamaah itu sikit lagi nak salam, maka pahala berjamaah itu dapat pada ketika sikit lagi nak bagi salam tu. Faham tuan-tuan? Macam contoh, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur, nak ikut imam lah, dah selesai masalah. Kita faham apa yang kita cakap. Yang kata nama niat ni apa yang kita faham, bukan apa yang kita baca yang tak faham. Baik, itu yang kedua. Ustaz, mana lillahi ta'ala, mana adaan, mana lagi apa bilangan rakaat, itu sunat saja. Itu sunat sahaja. Dan seterusnya, bahagian yang ketiga wajib disertakan 2 perkara sahaja, iaitu qasad dan ta'yin. Ini berlaku ketika mana kita nak sembahyang sunat yang bersebab, seperti sembahyang sunat hari raya, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat gerhana, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat, maka kita boleh takbir Allahu Akbar, aku sembahyang tahajud, sunat tak perlu disebut lagi. Faham tuan-tuan ya? Dan yang keempat ialah wajib menghadirkan satu sahaja, iaitulah wajib menghadirkan semata-mata qasad, aku sembahyang, dah cukup. Bila? Apabila nak sembahyang sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni dia tak bersebab, saja-saja nak sembahyang. Yelah, baru pencen semalam, dah habis pencen, pergi ke surau, habis sembahyang subuh, baca Quran, habis baca Quran, zikir pula, lepas tu baca maksurat, habis tu dah habis tu sembahyang isyraq, lepas tu sembahyang duha. Sembahyang duha bukan sikit-sikit dia buat, 8 rakaat terus dia buat. Kemudian dia pun tak tahu nak buat apa dah. Sembahyang jugalah, sembahyanglah apa-apa pun. Dia pun sembahyang 2 rakaat sunat mutlak. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak jadi masalah. Tapi cukup sekadar kita niat, aku sembahyang, dah selesai masalah. Faham tuan-tuan? Ada 4 sahaja. Dan tempat menghadirkan keempat-empat ini adalah pada ketika perkataan Allahu Akbar, selepas daripada alif dan sebelum daripada ra, mesti di dalam lingkungan itu. Kalaulah dia mulakan dari sebelum daripada Allah alif, ataupun dia terlajak sampai lepas ra, maka tidak sah takbiratul ihram, maka tidak sah salat dia. Kemudian Ustaz, bagaimana pula lafaz niatnya? Lafaz niat ni apa hukumnya? Sebab ada setengah orang kata bid'ah, ada setengah orang tak patut buat sebab Nabi tak buat. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat melafazkan niat bagi orang yang mempunyai kepayahan untuk mengingatkan niat. Kalau kita ni ada masalah dengan lafaz niat pun ada masalah. Tuan-tuan pernah jumpa kot yang usul tu lafaz niat pun masalah. Orang ni tak payah nak duk lafaz-lafaz dah. Tak payah duk lafaz-lafaz. Kadang-kadang dia nak berlafaz tu ganggu orang.
Tok imam tak boleh baca Fatihah sebab tak jumpa Fatihah. Duk dengar dia usul. Imam dia fikir, apa mula-mula Fatihah ni? Imam pun senyap lama je sebab apa? Terganggu dengan usul. Aduh. Orang yang macam ni tak perlu nak usolli lagi. Angkat dia takbir Allahu Akbar. Bagi kita yang tak susah, maka sunat kita sebut usolli fardhu, dan ini belum dikira niat. Belum dikira niat sebab niat itu dalam hati, bukan di mulut. Baik. Berlainan dengan mazhab Imam Malik, yang dikira niat itu kalau ada orang tanya, kita sambil-sambil jalan nak datang surau ni, orang tanya, "Ji, pergi mana?" "Oi, sembahyang maghrib lah." Maka itu dikira niat bagi dia. Itu dalam mazhab Imam Malik. "Ustaz, boleh tak kita pakai sebab dia ni payah sikit. Orang dah nak salam, orang dah bukan salam assalamualaikum tu, dah orang nak salam dah lepas dia tak boleh lagi takbir. Orang nak salam dah kan, lepas habis zikir orang nak salam, dia tak boleh usolli. Boleh tak orang ni dia pakai mazhab Imam Malik, yang mana kalaulah dia orang nampak dia tengah ambil sembahyang, orang tanya, kamu ambil sembahyang buat apa?" Ambil sembahyang nak sembahyang maghrib mah. Maka itulah niat dia. Boleh atau tidak? Bagi pendapat ini, saya teringat Syekh Nuruddin, dia pernah sebut bahawasanya harus dia berpegang pada pendapat Imam Malik. Ini kalau sampai tahap orang dah nak bangun, nak tutup lampu, dia tak boleh takbir lagi, maka itu tak apa. Dah, Tok Siak duk tunggu dia je, bila dia nak takbir. Nak tutup lampu dah ni. Nak tutup lampu dah. Sagi tutup lampu, dia balik tak sembahyang pula. Kan? Jadi tunggulah. Maka orang macam ni boleh gunakan pendapat mazhab Imam Malik. Yang mana kalau dia ambil sembahyang, orang tanya, ambil sembahyang buat apa? Ambil sembahyang sebab nak sembahyang isyak. Maka itulah niat bagi dia. Faham tuan-tuan? Dan niat ini juga tuan-tuan, hendaklah niat itu tidak ada ta'liqnya. Tidak ada ta'liq. Kalau niat itu ada ta'liq, automatik tak sah niat tersebut, dan automatik solat tak sah. Seperti katanya, sebelum dia nak angkat takbir tu, dia dah nampak dah baju sekarang ni, basuh baju sekejap je kering sebab panas. Tiba-tiba hari tu dia nampak dah pokok hujan. Pokok hujan ni apa mungkin? Apa pokok hujan? Pokok hujan ni apa? Orang Kedah panggil pokok hujan. Apa dah? Lalu nampak hitam. Mendung. Awan mendung. Macam nak hujan dah. Dia pun kata, baju sikit lagi nak kering. Sikit lagi nak kering. Dia pun kata, tak apa, kita sidai dulu. Lepas tu, dia pun datang semayang. Dia pun semayang. Allahu Akbar, aku semayang fardu zuhur. Kalau hujan turun, aku putuskan semayang. Sebab aku nak pergi ambil kain. Rugilah, kain dia nak kering, tak tiba-tiba basah semula. Aku nak ambil kain. Maka waktu angkat takbir itu dah tak sah. Bukan tunggu hujan turun. Angkat takbir itu pun dah tak sah dah. Ataupun dia kata, kalau Zaid datang, aku berhentikan sembahyang. Zaid datang ke, Zaid tak datang ke, tetap membatalkan sembahyang dia. Jangan ada ta'liq ketika mana ketika mana nak hadirkan niat tersebut. Baik. Cara nak menghadirkan ni, saya ingat dalam kitab Muniyatul Musalli ada menyebut ada 3 cara kita nak sertakan qasad ta'arud ta'yin dalam takbiratul ihram, yang disebut sebagai muqaranah. Yang pertama muqaranah kamaliyah, yang kedua muqaranah tauzi', yang kedua muqaranah kamaliyah, yang ketiga muqaranah tauzi'iyah. Kita orang awam boleh menggunakan 2 muqaranah saja, iaitu kamaliyah dan juga urfiyah. Manakala muqaranah tauzi'iyah kita tak boleh guna. Macam mana nak buat tu ustaz? Baik. Muqaranah kamaliyah ialah menyertakan qasad, ta'arud dan ta'yin sepanjang alif, lam, ha, hamzah, kaf, ba, ra. Tuan-tuan tengok tangan saya tuan-tuan. Allahu Akbar, aku semayang fardu zuhur. Daripada alif sampai ra dia sertakan berpanjangan.
Manakala muqaranah ta'urfiyah ialah menyertakan qasad, ta'arud dan ta'yin pada mana-mana bahagian. Sama ada pada perkataan Allah ataupun pada perkataan akbar. Sebagai contoh, Allahu akbar. Ni akbar kat sini ya. Allahu akbar. Baik. Aku sembahyang fardu zuhur. Dia bukan mula daripada awal, dia mula tengah-tengah. Itu pun boleh. Yang ketiga ialah tauzi'iyah. Tauzi'iyah ni payah bagi kita, iaitu meletakkan qasad pada alif lam lam, ta'arud pada hu a, dan ta'yin pada kaf ba ra. Kan susah tu. Orang macam kita tak payahlah ambil yang susah, ambil yang mudah saja. Maka boleh dipilih sama ada kamaliyah ataupun urfiyah. Baik. Itu mengenai niat. Ada nak tanya tak tentang niat ni tuan-tuan? Ialah kau ada kemusykilan. Ustaz, macam mana pula kita tersalah niat? Allahu akbar. Semayang tutup mata tuan-tuan. Allahu akbar. Dia tak tahu kat luar tu siang. Dia tutup mata memang gelap, nampak macam isyak. Allahu akbar. Sepatutnya semayang zuhur. Kan? Allahu akbar. Niat semayang isyak, buka mata. Woi, cerah lagi. Tengok jam, pukul 1:30. Ini semayang zuhur ni. Semayang zuhur. Ustaz, boleh tak tukar Ustaz? Kita tukar terus. Tak apalah, aku tukarlah. Rakaat sama 4-4. Jadi kita tukarlah daripada isyak pada zuhur. Boleh atau tidak? Batal semayangnya. Mengenai perubahan niat itu, kita akan bincangkan 4 perkara. 4 ke? Yang pertama, tukar niat daripada fardu kepada fardu. Yang kedua, daripada fardu kepada sunat. Yang ketiga, daripada sunat kepada sunat. Yang keempat, daripada sunat kepada fardu. 4 tu. Baik. Yang pertama kita ambil daripada nombor 4. Tukar sunat kepada fardu, batal sembahyang dia. Tukar sunat kepada fardu. Contoh, kita dah datang lambat. Dekat jam tu tulis waktu iqamah tinggal 01, tapi gatal juga angkat takbir untuk sembahyang sunat. Allahu akbar. Tiba-tiba Bilal pun Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam pun takbir Allahu akbar. Dia kata, alang-alang rakaat pertama masuk jelah, tak sah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia. Dia tukar niat daripada sembahyang sunat qabliyah maghrib, tukar kepada masuk maghrib dah. Maka tak sah, batal sembahyangnya. Yang kedua, sembahyang sunat kepada sunat. Dia cadang nak sembahyang sunat qabliyah, tetapi terniat ba'diyah. Maka boleh tak tukar? Tak boleh. Batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Dan yang ketiga, fardu kepada fardu. Niat nak sembahyang zuhur, tapi terniat sembahyang isyak. Maka nak tukar? Tak boleh. Tak boleh. Batal sembahyang. Begitu nak buat macam mana Ustaz? Putuskanlah sembahyang. Sembahyang tak sah. Putuskan sembahyang. Baik. Dan yang keempat, tukar fardu kepada sunat. Yang ni saja yang dibolehkan dengan beberapa syarat. Seperti syaratnya dia sembahyang seorang-seorang. Dia datang lambat, tak ada orang dah sembahyang berjamaah. Dia pun angkat takbir sembahyang zuhur, Allahu akbar. Masih lagi dalam rakaat pertama. Tiba-tiba datang satu bas bawa demonstrasi punya orang. Kan? Singgah surau nak datang sembahyang. Kita tengok ramai tu nak jadi boleh buat jamaah tu. Lalu kita tukarkan niat kita daripada fardu kepada sunat, maka hukumnya harus dan sah sembahyang dia. Dia patut tadi dia sembahyang zuhur 4 rakaat, tetapi dia bila mana dia tukar niat tersebut jadi 2 rakaat sahaja. Lepas 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia dapatkan jamaah tersebut. Faham tuan-tuan? Syaratnya lagi, mestilah tidak lebih daripada rakaat yang kedua. Kalau dah masuk rakaat ketiga, dia tukar niat, batal sembahyang dia. Mana dia salat sunat 3 rakaat, dia mesti tak lebih daripada 2 rakaat.
Nah, baik, dan seterusnya, Ustaz, kalaulah kita kita niat itu ialah mula-mula fardu, kemudian kita tukar niat sunat, tiba-tiba depa naik bas balik, tak jadi turun, patah balik, semayang tu jadi fardu ke jadi semayang sunat? Sunat ke jadi fardu? Jadi semayang sunat, maka semayang itu tidak batal. Nah, Ustaz, kalau dah lebih 3 rakaat nak juga berjemaah, maka wajib dihabiskan 4 rakaat secara seorang diri. Kemudian kalau dia nak jamaah juga, maka dia takbir solat tersebut dengan cara i'adah, diulang semula semayang tersebut. Faham tuan-tuan? Ada nak tanya tak bab ni? Ya tuan. Nak membatalkan, nak buat semula. Baik, nak batalkan mudah. Tak perlu pada salam. Tak perlu kepada salam. Jadi Allahu Akbar. Allah, silap putus hilah. Dah putus, lepaskan tangan, secara automatik semayang tu tak sah dah. Jadi tak perlu teruskan, kemudian lepaskan, kemudian kita angkat takbir yang baru. Itu kalau semayang seorang-seorang. Kalau imam yang buat macam tu, imam yang buat macam tu, patut semayang maghrib, dia niat semayang isyak. Nah, Allahu Akbar. Oh, makmum belakang, Allahu Akbar. Kemudian dia pun fikir, tengah-tengah semayang tengok jam, baru pukul 7 suku, ni maghrib, Allah, aku terniat isyak, macam mana nak buat ni? Ada setengah orang dia tak amanah tuan-tuan. Tak apalah, kita semayang lagi, habis semayang ini kita masuk dalam bilik, kita semayanglah balik. Yang belakang tu mampu pergi kat depa lah, kan? Jadi boleh ke buat macam tu, Ustaz? Baik, dalam masalah macam ni, dia buat macam tu tak jadi masalah, makmum sah semayang dia. Masalah dia nak nanggung dosa tu. Dia menanggung sebab semayang dia tak sah, dia seorang je tahu. Nah, dan kalaulah tiba-tiba lepas semayang, tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, kita tadi dah semayang 3 rakaat kan, semayang maghrib, ya betul. Jadi saya ni je lah, macam tu lah, saya silap baca niat tadi, jom kita semayang balik. Kalau siapa yang dengar perkataan tu imam cakap macam tu, siapa saja yang dengar, maka wajib diulang semayang semula. Lepas daripada semayang, kita katok kepala tu imam seorang sikit. Menyusahkan orang, kan? Baik, Ustaz, saya niat-niat, tersilap niat, saya putuskan niat saya. Boleh tak, adakah makmum dekat belakang perlu memutuskan sembahyang mereka? Makmum kat belakang ni, kita astaghfirullahalazim, kita pun cakap biasa kita macam tu lah, nak putus astaghfirullahalazim, belakang imam dah putih, kita tengok kawan sebelah, tengok gitu pula, dia pun putus. Baik, imam putus sebab batal, makmum yang belakang putus tak batal, semayangnya sah, tapi dibatalkan kerana apa? Tak ada sebab. Maka kalau tak ada sebab, dia memutuskan semayang, hukumnya haram, berdosa besar. Habis tu nak buat macam mana, Ustaz? Dah jadi rumit dah ni. Dah jadi rumit. Caranya mudah sahaja. Bila mana imam memutuskan takbiratul ihram dia, sedangkan makmum di belakang sudah takbir, maka makmum tak perlu nak niat mufaraqah, dan makmum boleh tunggu imam takbir sekali lagi, dan dikira mengikut imam tersebut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, maka harus bagi makmum kat belakang tunggu dalam keadaan sudah qiyam. Imam pun putuskan, maka mereka tak payah putus, tunggu saja, kemudian imam semayang semula, takbir semula, maka makmum belakang boleh. Ustaz, bukankah itu dinamakan mendahului itu imam? Dalam masalah macam ni tak dikira mendahului itu imam, sebab tersilap. Faham tuan-tuan? Contoh tuan-tuan, tengah-tengah takbir Allahu Akbar, makmum kat belakang pun Allahu Akbar, teringat tak ambil wuduk lagi.
Itu tak pergi, kalau teringat tak ambil wuduk lagi, okey lagi. Teringat dah mandi wajib lagi. Sudah. Kan? Allahu Akbar. Ada setengah dia kata tak apalah aku semayang. Orang yang mandi wajib boleh tak dia semayang? Tak boleh. Dia pun buat semayang. Maka perbuatan semayang itu tanpa ada wuduk, tanpa ada taharah, perbuatan itu adalah haram. Baik. Jadi nak memutuskan semayang malu tuan-tuan. Kebanyakannya macam tu. Tetapi sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalaulah dia teringat dia tak berwuduk lagi, maka selepas daripada takbir Allahu Akbar, dia teringat tak berwuduk, maka dia boleh putuskan semayang dia, kemudian dia boleh pergi ambil wuduk, kemudian makmum di belakang tak perlu nak gantikan untuk imam, tunggu saja, dengan syarat masih lagi dalam rakaat yang pertama. Masih lagi dalam rakaat yang pertama. Tunggu je. Sekejap lagi imam datang balik, okey, Allahu Akbar. Dah selesai masalah. Selesai masalah. Makmum pun boleh terus ikut tok imam tu. Tapi kalaulah berlaku pada rakaat yang lain, wajib imam itu memutuskan sembahyangnya, kemudian dia pun keluar, maka wajib digantikan dengan imam yang baru. Baik. Syarat nak menunggu jangan terlalu lama. Syarat nak menunggu untuk imam. Sini ada pipe ambil wuduk lah sini. Tak ada. Nak pergi wuduk lama pergi belakang tu. Kalau perjalanan itu dengan ambil wuduk sekali nak patah balik memakan masa yang boleh memuatkan serakaat sembahyang, maka wajib digantikan dengan imam yang lain. Wajib gantikan dengan imam yang lain. Tapi kalau ada kat sini je, tunggu je lah. Makmum tunggu saja. Makmum tunggu sahaja. Tunggu saja, imam datang balik baru ditakbir Allahu Akbar, kemudian ikut saja balik. Masalah ustaz, dia dah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, baru dia sedar dia tak ambil wuduk, dia pun putih. Belakang dah mula baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia balik mai sini balik jadi imam semula, kemudian dia baca Fatihah balik. Sekejap lagi amin tak? Mestilah amin balik. Ustaz, adakah wajib bagi kami untuk mengulangi Fatihah kami semula? Kerana tadi kami baca ketika mana imam tak sah sembahyang dia. Nak ulang balik ataupun buat bodoh je lah ustaz, dah baca dah tadi, penat baca ni. Kan? Baik, dalam masalah macam ni, sah bacaan yang pertama tadi. Kalau dia ni jenis berjaga-jaga, ihtiyat, maka tak jadi masalah. Dia boleh ulang 2 kali ataupun 3 kali, tak jadi masalah. Faham tuan-tuan? Dah berbunyi kan? Dah 8.30. Saya nak pergi Langat pula tuan-tuan, ambil orang rumah. Tuan-tuan orang rumah dekat rumah, saya dekat Langat tu. Selesai masalah bab niat. Boleh tuan-tuan boleh tertukar niat macam mana kalau imam tersalah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh buka YouTube. Boleh buka YouTube, tengok seorang imam di Masjid Nabawi. Dia angkat takbir, kemudian dia putuskan, kemudian dia cakap dekat makmum, tunggu sekejap, istannaba'ah, dia kata. Lepas tu dia keluar, dalam masa tak sampai berapa saat dia patah balik. Dia masuk balik, dia takbir, yang makmum belakang tu ikut. Itulah cara yang betul. Itulah cara yang betul. Tapi kalau dia teringat dia tak mandi wajib lagi, maka wajib cari. Dengan mandi wajib ni lama tuan-tuan. Tak pernah orang mandi wajib sekejap, semua lama aja. Jadi wajib tukar tu imam. Dan kalau dia nak keluar itu, kalau dia nak keluar, adab imam nak keluar, kalau dia nak keluar tolong bagi isyarat. Kalau dia nak suruh tunggu sekejap, cakap tunggu sekejap. Kalaulah dia cakap tak payah tunggu, cakap je lah, tunjuk isyarat sakit perut ke, angkat lengan ke, tanda wuduk dah batal, cari orang lain sebagai ganti. Maka orang belakang pun faham. Maka orang belakang pun naiklah, sebab dia tak cakap istannaba'ah ataupun dia tak cakap tunggu sekejap. Dia belah gitu je, maknanya dia suruh orang gantilah. Maknanya orang belakang. Itu pasal orang belakang Tok Imam mesti sama level dengan Tok Imam. Walaupun dia Tok Bilal. Dia mesti sama level.
Ini bila mana dah lah tak pandai baca, sibuk duduk belakang untuk imam. Imam terkentut kelang kabut. Gitu senyap je. Seorang pun tak naik ke depan. Itu pasal hak duduk belakang untuk imam ni biar sama level dengan untuk imam. Biar sama level dengan untuk imam. Yang tak berapa nak sama level tu duduk tepi sikitlah. Itu pasal kalau kita tengok masjid-masjid besar tuan-tuan, imam 1 sampai imam 10 mesti duduk belakang macam masjid negara. Sembahyang Jumaat lagu mana? Tu imam 1, imam 10. Tu habis tu raja mana? Raja duduk tepi sekali. Raja dah duduk belakang tu imam. Dia pun tak berani. Wallahu a'lam. Bobohlah menteri apa tak berani duduk belakang tu imam. Takut imam kentut, tak boleh nak buat apa. Yang dia tahu boleh menerima derma sahaja. Wallahu a'lam. Tak ada soalan ni tuan-tuan? Ada? Tak ada nah? Kalau ada, simpulkan bulan depan jawab. Tuan-tuan, dalam kesempatan ni saya nak menjemput sebab surau saya dengan surau tuan-tuan tak berapa nak jauh. Tak berapa nak jauh, tak sampai tahap qasar semayang. Surau saya ni di Bukit A, Jalan Kuari dekat kubur Kristian tu. Dia kubur Kristian dan kubur Melayu sekali. Kami akan menganjurkan satu bual bicara dengan PU Hisam, pencetus Ummah Hisham, berkenaan dengan fiqh korban wal akikah. Fiqh korban dan akikah. Bukan kita cerita macam mana cara nak sembelih. Cuma kita nak ceritakan pelbagai hukum yang berkaitan korban dan akikah. Kita ni kadang-kadang tak tahu tuan-tuan. Kita sini berapa? 550 saya nampak ni. 550. Kadang-kadang kita bagi 500. Nah 550. Duit korban aku tahu ni. Boleh tak? Tak sah tuan-tuan. Sebab korban ni wajib ada akad. 2 akad yang wajib dalam melaksanakan korban. Korban akad pertama kita join atau kita beli daging bahagian. Yang kedua akad wakalah kepada penyembelih. Akad wakalah kepada penyembelih. Tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kalaulah dia tak akad wakalah, kadang-kadang kita beberapa tempat penyembelih mentang-mentang dilantik oleh JK sebagai penyembelih, dia pun ikut suka dia nak sembelih. Tuan yang punya korban tak sampai-sampai lagi. Tak apalah, lambat lah suruh disembelih. Tak sah korban tersebut. Walaupun dia kongsi 7 orang, seorang tak datang, tak boleh lagi sembelih. Wajib dia mewakilkan dulu. Dia mewakilkan dulu, barulah tukang sembelih boleh sembelih. Itu yang akan dibincangkan. Macam contoh persoalan ialah lembu datang biasanya malam. Malam. Kadang-kadang lembu yang datang pun tak betul. Kita tembah lain, datang lain. Dan kadang-kadang dia bawa turun tu, kalau tempat saya lah tuan-tuan, diikat tali panjang, diikat dekat pagar, kemudian payah dia nak turun. Dia start enjin lori, dia pun masuk gear 1, kawan jatuh lah sebab kepala terikat kat ni. Nak buat kawan terjun jatuh patah kaki. Patah kaki. Esok nak raya dah. Nak pergi tukar, minta maaf lah tuan-tuan. Pembekal dah tak ada lembu dah, habis dah, jual habis semua dah. Nak tukar lembu apa? Habis tu nak buat macam mana dengan lembu tu? Kena pula orang yang masuk tu semuanya orang miskin, kumpul 3-4 tahun kumpul yang baru boleh masuk. Kan? Sudah. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tu akan dibincang, tak boleh bagi jawapan. Bagi jawapan tuan-tuan tak datang. Tapi kalaulah berlaku tuan-tuan, kalaulah berlaku macam tu. Sebab pembekal ni dia datang kadang-kadang malam 3 pagi dia datang. Kita pun tak nampak dah. Kita mengantuk, yelah, mana brum jatuh dah, tak apalah, ikat kat situ. Brum ikat situ. Habis tu nak buat macam mana? Panggil peserta tu, tolong takyinkan. Maknanya apa? Tolong sebut, inilah lembu korbanku untuk tahun ini. 7 peserta tu cakap, inilah lembu. Maknanya kalau dia dah takyinkan, jadi korban itu adalah korban yang wajib.
Dalam masalah korban wajib, dia tak boleh makan daging korban tersebut. Ustaz, nak juga daging segar Ustaz. Nah, kita bayar penat-penat 550, yang salahnya AJK lah. Apa pula kami yang kena? Jadi tak jadi masalah. Ambillah mana-mana daging daripada lembu lain. Janganlah ambil lembu tu. Apa yang susah sangat, kan? Ustaz, masalahnya daging lembu tu dengan lembu ni semua dah bercampur. Dah bercampur Ustaz. Dan setiap daging tu tak tertulis ini lembu satu, ini lembu dua, tak ada. Dia memang campur je. Dan kita pun tak tahu macam mana lembu satu punya daging. Kan? Kalau dia ada lembu satu warna hijau, lembu dua warna biru, lembu tiga warna merah, tu tak apalah, bolehlah tahu juga. Ini semua warna merah daging. Nah, nak buat lagu mana Ustaz? Boleh kita bagi dan diqasadkan bahawa daging tersebut bukan daripada lembu yang pertama. Nah, tu jalan mudah tuan-tuan. Bila mana kata wajib, hak cacat pun boleh dijadikan korban. Dan banyak lagi persoalan-persoalan mengenai korban. Bagaimana pula kalau orang luar menyertai korban di tempat kita? Dia bukan anak karya kita, dia orang Pahang. Sajalah, memang saja cari dia nak buat kat sini. Boleh kata tidak? Dan kalau boleh tak dia bawa balik daging pergi sana? Sebab masalah daging berpindah daerah tu ada masalah perselisihan pendapat ulama. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Jadi masalah sekarang dia daripada Pahang. Dia daripada Pahang. Jadi dia buat korban ni tentu dia nak daging bawa pergi sana. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Boleh atau tidak? Semuanya akan dibincangkan. Dibincangkan pada malam tersebut. Dan kalau tuan-tuan ada masalah, bawa soalan siap-siap daripada rumah. Tuan-tuan sendiri boleh bertanya dengan Ustaz. Malam tu bukan ceramah, memang soal jawab. Tempat dia Jalan Kuari, Kampung Ceras Baru, Bukit A, dekat kubur Kristian. Penyertaan adalah percuma, makan berat disediakan. Itu yang penting tu. Dengar ceramah tak penting, makan. Makan disediakan. Siapa-siapa yang berhajat nak mengetahui masuk korban tahun ni, dia nak tahu lebih lanjut tentang hukum korban, silakan dijemput hadir 6 hari bulan 9 2015, hari Ahad, selepas maghrib. Sampai pukul apa Ustaz? Sampai pukul berapa yang pasti tidak akan lebih daripada sampai subuh. Mungkin ialah pukul 12 ke, kan? Tengok soalan banyak ke tidak. Kalau nak ikut soalan yang ada kat saya sekarang, yang orang dok bagi suruh saya tanya, adalah dalam 24 soalan. Tu tak dikira lagi dengan soalan yang secara spontan pada malam tersebut. Jemputlah ramai-ramai. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.